السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi yang mulia ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada rintihan para nabi ataupun risalah da'awat al-anbiya ialah pada doa Nabi Ayyub alaihi salam, iaitu pada muka surat 158. Jadi kita boleh tengok pada muka surat 158 perbahasan yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala berkenaan dengan Nabi Ayyub alaihi salam. Muka surat 158 tu dia tulis dan dia sebut antara doa yang hebat yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah doa Nabi Ayyub alaihi salam, yang merupakan seorang hamba yang sabar, tegar mengharapkan pahala atas musibah yang menimpa pada fizikal, keluarga dan harta baginda, sehingga baginda dijadikan perumpamaan untuk menyatakan banyaknya musibah. Jadi bila mana kita masuk dalam cerita Nabi Ayyub, kebanyakan cerita Nabi Ayyub inilah berkisar tentang musibah yang Allah Ta'ala timpakan pada dia. Dan antara cerita yang paling masyhur berkenaan dengan Nabi Ayyub ini ialah kesakitan yang menimpa kepada beliau. Maknanya sakit yang sangat teruk. Dalam perenggan seterusnya dia sebut, dia kata, namun semua ini hanya semakin menambahkan kesabaran baginda. Maknanya semua ujian yang kena pada Nabi Ayyub itu tidak menyebabkan Nabi Ayyub itu lemah, bahkan bertambah kekuatannya. Ketegaran baginda mengharapkan pahala dan doa baginda kepada Allah agar diangkat musibah yang menimpa, kerana dia sahajalah yang melepaskan daripada kesempitan, yang diseru tak kala sukar dan lapang. Jadi kalau kita baca cerita Nabi Ayyub yang merata dalam Al-Quran ni, maknanya dia kadang-kadang berada dalam surah Al-Anbiya, kadang-kadang berada dalam surah Sad, dan berada pada surah-surah yang lain lah. Cuma nak katanya antara surah yang banyak cerita tentang Nabi Ayyub ialah dua surah ini, iaitu surah Al-Anbiya dan juga surah Sad. Bila mana kita baca dan kita tengok kisah Nabi Ayyub ni, dia tak cerita tentang umat yang dia hadapi, kedegilan manusia yang dia hadapi, tapi dia lebih berfokus kepada problem peribadi, iaitu musibah. Mungkin Nabi Ayyub AS tu ada umat yang tersendiri, tapi Allah Azza wa Jalla dia tak fokus kepada cerita umat itu. Dia fokus kepada bagaimana Nabi Ayyub menghadapi ujian yang kena pada diri dia. Macam sebelum ni, perbahasan dalam doa Nabi Yusuf ada dua. Perbahasan pertama, perbahasan yang kedua. Nabi Yusuf sendiri pun tidaklah dicerita dalam Al-Quran tentang bagaimana dia mengurus takbir negara selepas dia dapat kedudukan sebagai pemegang perbendaharaan negara. Tapi cerita lebih berfokus kepada bagaimana problem yang dia hadapi dalam keluarga dia. Jadi satu benda yang kita kena tahu, setiap seorang Nabi itu
ianya bukanlah hanya cerita berdakwah dan juga cerita menghadapi kedegilan. Yang kita lihat ialah degilnya orang luar. Tapi antara cerita para nabi yang ada dalam Al-Quran ialah menghadapi kedegilan ahli keluarga sendiri ataupun menghadapi lintasan-lintasan hati yang boleh menyebabkan satu orang tu lemah. Cuma cerita Nabi Ayub ni ianya lebih kepada keadaan emosi ataupun mental satu orang bila mana diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Muka surat 158 tu dia datangkan firman Allah Azza wa Jalla daripada surah Sad ayat yang ke-41. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa 'adzab." Dan engkau ingatilah hamba kami Ayyub ketika dia menyeru Tuhannya. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Sad, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu." Allah Ta'ala mulakan cerita tentang Nabi Ayub ni dengan dia sebut perkataan uzkur wadhkur 'abdana. Peringatkanlah ataupun ingatkanlah tentang satu orang hamba kami. Dia sebut perkataan hamba dulu. Dia tak sebut perkataan nabi ke rasul ke, tak sebut. Sebab ini ialah nak menyatakan dan nak bagi clear tentang kedudukan seorang nabi itu, mereka juga ialah manusia. Tapi bukanlah manusia biasa seperti kebanyakan manusia. Walaupun dari segi tabiatnya itulah tabiat manusia, makan, minum, sakit, berkahwin apa semua. Okay. Tapi nak sebut pada kita bahawasanya satu perkataan ini iaitu abdana ataupun abdun menunjukkan pada kita bahawasanya dia seorang hamba, dia pun kena berdoa, dia pun kena beribadah, dia pun tertakluk kepada diri seorang nabi ini, perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Dalam erti kata lain, cerita Nabi Ayub ni yang paling besar sekali Allah Ta'ala nak cerita ialah berkenaan dengan tauhid dalam berdoa. Bukan tauhid berdakwah apa semua, bukan. Tapi tauhid dalam berdoa, mengesakan Allah Ta'ala bila mana kita diuji. Sebab satu orang bila mana dia diuji, ianya lebih berat daripada berhadapan dengan kedegilan orang. Dia kena uji, dia jatuh, dia rebah. Dan waktu tu dia nak esakan Allah Ta'ala supaya dia tidak terpedaya dengan apa-apa saja jalan yang boleh angkat diri dia, tapi jalan tu bukan jalan syariat. Kita tengok dalam ayat ni Allah Ta'ala kata idh nada rabbahu, ketika mana Ayub telah menyeru ataupun telah memanggil Tuhannya. Nada dengan makna menyeru, atau erti kata lain maksudnya lah berdoa. Anni massaniya asyaitan, bahawasanya aku, syaitan telah menyusahkan aku, binusbin wa azab, dengan penderitaan dan keseksaan. Okay. Kalau kita perhati doa Nabi Ayub ni, Nabi Ayub dia angkat tangan berdoa pada Allah Ta'ala, anni massaniya syaitanu binusbin wa azab. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku ni telah disentuh syaitan. Massaniya tu maknanya syaitan datang dekat dengan aku dan dia macam-macam bagi akal pada aku untuk aku ni tak rasa kehebatan kekuasaan kamu. Bahkan dia rancang supaya aku ni ragu terhadap apa yang kamu berikan dan kamu uji pada aku. Tunjuk pada kita apa dia? Seorang Nabi terkena bisikan syaitan yang cukup dahsyat. Sehingga kata Nabi Ayub dalam ayat ni, binusbin, sehingga aku rasa lelah, aku rasa susah dengan bisikan syaitan. Maknanya seorang Nabi ini, Nabi Ayub ini telah diuji dengan bisikan syaitan yang dahsyat. Macam saya sebut tadilah, maknanya cerita seorang Nabi ni, dia bukan cerita keluar bercakap sembahlah Allah Ta'ala, bukan. Antara cerita yang kita boleh tengok dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi dan Rasul ni, cerita macam mana nak betulkan diri untuk sentiasa tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga benda dan unsur yang penting. Sebab hidup ni bukan hanya cakap pada orang, tapi hidup juga ialah membetulkan diri sendiri. Dan ini ialah aspek ataupun elemen yang lagi besar. Dan elemen ni kalau betul ada pada satu orang, dia lebih mudah untuk deal dengan orang luar pada diri dia, dengan benda lain selain pada diri dia. Okay.
Jadi ini ialah ayat dalam surah Sad. Allah Ta'ala cerita tentang keadaan Nabi Ayub yang diuji dengan bisikan syaitan yang dahsyat. Dan ianya kita boleh perbetul balik kefahaman kita. Mungkin kita selalu duk fikir Nabi takkan kena bisikan syaitan. Kena. Nabi pun rasa lemah dengan bisikan syaitan. Perenggan seterusnya dia sebut, ertinya wahai Muhammad, ingatlah berkenaan hamba kami Ayub, tak kala dia menyuruh Tuhannya untuk berdoa dan memohon pertolongan kepadanya, dia tidak mengadu kepada selainnya. Itu poin dia. Susah tara mana pun, stres tara mana pun, dia nampak haluan dan tujuan tempat yang betul. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya syaitan telah menyentuhku dengan satu kepayahan yang memenatkan fizikal aku dan kesakitan pada ahli keluarga dan hartanya. Pada ayat yang sama juga, sebahagian para ulama dia bahas tentang unsur syaitan yang boleh menyebabkan kita ni terkena gangguan pada fizikal. Maknanya syaitan ni dia ada kekuatan untuk mengganggu fizikal. Bukan hanya boleh mengganggu emosi dan mental, pemikiran. Sebab tu kalau kita tengok antara benda-benda yang boleh kacau satu orang ialah dia akan humum memanjang. Humum ni risau pada benda yang tak berlaku lagi. Dan benda ni Nabi selalu ajar pada kita supaya kita sentiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada risau dan sedih. Risau benda yang belum berlaku lagi, tapi dia dah datang. Tak belum kena uji lagi, tapi dia datang. Cuma adalah bibit-bibit awal macam nak kena uji, dia dah fikir jauh dah. Dia dah rasa, aku kalau kena macam ni, rebahlah aku. Aku kalau kena macam ni, tak mampulah nak bangun. Okay. Risau-risau ini, dia akan jadi apa? Gangguan dalam ibadah. Sebab itulah Nabi ajar pada kita untuk kita berdoa pada benda ni. Sebab dengan kerisauan inilah kita akan bawa masuk sekali dalam solat kita. Kita akan bawa masuk sekali dalam banyak urusan kehidupan. Kalau dia bekerja pun, dia punya momentum kerja tu terganggu dengan sebab risau yang dah datang. Dan ini ialah kalau kita tengok dari segi ilmu yang kita tak bahas atas nama agama, ianya ialah bahagian daripada mental lah. Sakit mental juga kita sebut. Okay. Maknanya gangguan-gangguan yang datang. Okay. Kalau kita sebut apa yang terkena pada Nabi Ayub ini ialah bahagian daripada gangguan mental. Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian ahli tafsir kata syaitan itu dia boleh mengganggu tubuh fizikal manusia sehingga manusia rasa sakit. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian orang yang terkena sihir, sihir ni antara kesannya ialah kena pada badan fizikal, bukan hanya kena pada gangguan pemikiran saja. Sebab tu kita akan tengok bila mana setengah orang dia terkena sihir, dia sakit dekat bahagian badan ni, pergi diagnos dekat hospital, tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa penerangan saintifik yang boleh diberi, tapi dia sakit. Bengkak, tiba-tiba bengkak dengan nanah dengan apa, tapi pergi berubat apa semua tak kebah. Tapi kalau boleh halau syaitan yang ada dalam badan tu, hilang macam tak pernah bengkak kawasan tu. Benda tu normal untuk gangguan syaitan. Dia memang ada. Keadaan seperti itu memang. Kita jangan ingat gangguan syaitan ni dia jenis meracau semata-mata. Sakit, tiba-tiba rasa urat di sebahagian badan ni kena tarik ke apa-apa. Itu ialah benda yang diterima oleh para ulama bahawasanya syaitan dia boleh buat benda tu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sebab berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata innasyaitana yajri majrad dam. Syaitan itu dia boleh masuk dalam urat kita, dalam semua salur darah kita. Sebab dia bukan makhluk yang berjisir macam kita ni. Dia boleh akses semua. Sebab tu kalau kita tengok bila mana kita baca hadis riwayat Muslim, hadis penciptaan Nabi Adam. Bila mana Allah Ta'ala cipta Nabi Adam, dia punya patung tu, roh belum tiup lagi. Patung tu siap letak dalam syurga dulu. Ini hadis riwayat Muslim. Waktu itu Iblis tak kena laknat lagi. Iblis dia tak kena laknat lagi. Cuma dia pergi tengok dalam syurga patung Nabi Adam. Patung Nabi Adam ni besar lah. Maknanya replika baru. Sebab dalam riwayat sebut saiz Nabi Adam ni ialah 60 hasta. 60 hasta ni tinggi. Ketinggian dia lebih kurang bangunan 4 tingkat ataupun 5 tingkat.
Itu saiz normal manusia yang pertama. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ahli syurga ni dia akan balik mengikut saiz Nabi Adam. Maknanya bila mana dia masuk dalam syurga, saiz badan dia akan berubah. Kalau dia dulu tak berapa tinggi sangat, dia akan, ketinggian dia maintain macam tu lah. Ketinggian dia maintain macam tu. Okay. Cuma balik pada cerita Nabi Adam tu, waktu Iblis tengok patung Nabi Adam, dia perasan pada tubuh manusia ni banyak rongga-rongga ataupun lubang-lubang yang boleh dia masuk dalam tu. Waktu tu belum kena laknat lagi, tapi hasad dah ada dah pada Nabi Adam. Dia dah ada rasa iri. Dia kata, kalau makhluk ni buat pasal, rongga ni lah yang akan aku manfaatkan untuk rosakkan dia. Itu sumpah dia. Belum apa-apa lagi, tapi dia dah ada. Jadi daripada itulah para ulama sebut, syaitan dia boleh masuk dalam badan manusia, dia boleh masuk, dia boleh keluar, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala pemeliharaan. Ada setengah-setengah orang yang memang syaitan tak boleh tembus. Antaranya ialah Umar Al-Khattab. Inilah manusia yang syaitan tak boleh tembus. Bahkan belum sempat lagi syaitan tu mendekatinya, syaitan tak mampu nak dekat dengan dia. Ini pun ada satu perbahasan di kalangan para ulama tentang boleh ataupun tidak seorang manusia, dia bukan nabi. Dia bukan nabi pun. Dia orang biasa, tapi dengan kekuatan spiritual dia, dengan orang kata apa, dia punya mental dia yang okey, boleh tak dia block syaitan daripada masuk dalam diri dia? Sebahagian para ulama mengatakan benda tu boleh berlaku, tapi ianya bergantung dengan kekuatan spiritual orang tu, kekuatan dalaman orang tu, sehingga syaitan tak boleh masuk. Tapi umumnya manusia, tak kira dia nabi, tak kira dia siapa pun, gangguan syaitan boleh dekat dengan dia. Tapi kalaulah dia tu terlalu kuat, maknanya benteng dia kuat, dia punya keimanan, kejelasan, menyebabkan syaitan tak boleh dekat dengan dia. Okay. Jadi manusia dia ada kedua-dua unsur ini. Dia boleh jemput syaitan masuk dalam badan dia, dan dia boleh block syaitan daripada untuk tak masuk dalam badan dia. Sebab tu bila mana satu orang dia meracau, sebenarnya kekuatan sebenar untuk keluarkan makhluk yang duduk dalam badan dia, iaitu syaitan apa-apa semualah, jin apa semua, ialah pada diri dia, bukan pada ayat-ayat ruqyah semata-mata. Kadang-kadang orang dia nampak bacalah ayat tu berterusan, itulah usaha dan ikhtiar. Tapi yang paling kuat ialah diri orang tu waktu dia berperang dengan syaitan yang ada dalam badan dia. Dan benda tu memang boleh berlaku, dan syaitan tidak ada apa-apa kekuatan, melainkan kita sendiri yang tidak layan gangguan itu. Sebab tu Nabi Ibrahim, bila mana Allah Ta'ala perintah pada dia untuk sembelih anaknya Ismail, apa Nabi Ibrahim buat waktu Iblis datang beritahu dan cuba beri syak pada Nabi Ibrahim? Adakah kamu percaya dengan mimpi itu? Yang mana kamu kata itu ialah mimpi arahan Tuhan suruh sembelih anak kamu. Takut-takut tu mimpi lain. Apa Nabi Ibrahim buat? Dia ambil batu, dia lempar kepada Iblis, dan Iblis lari. Maknanya Iblis pun tak ada kekuatan untuk mengelak batu daripada Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim dia lempar batu, dia lempar tu bukan lempar menyakiti. Ini benda yang kita kena faham. Sebab tu ritual ini dia diadakan adaptasi balik orang pergi buat haji. Ambil batu, lempar dekat kawasan jumrah tu lah. Okay. Lempar tu, adakah lempar Nabi Ibrahim tujuannya lempar tu nak bagi Iblis tu luka? Bukan. Lempar tu menunjukkan bahawasanya aku tak terkesan pun dengan apa yang kamu sebut. Lemparan tu bukan kena pada Iblis tu pun. Okay. Tapi lemparan tu menunjukkan kepada kita, aku tak bersetuju, aku tak layan. Dalam istilah yang kita mudah faham, persetan kamu dengan kamu punya godaan. Itulah. Sebab tu bila mana satu orang dia kena mimpi buruk, apa Nabi suruh dia buat? Sebelum dia baca doa ni, dia bangun daripada mimpi buruk ni, dia kena ludah belah kiri dulu sebanyak 3 kali. Baru dia baca doa. Ludah belah kiri faedah apa untuk syaitan? Tak ada faedah apa untuk syaitan. Syaitan tu bukan tak terkesan, tapi bila mana syaitan tu dia tengok, oh dahsyat manusia ni. Dia punya tak peduli aku punya gangguan, sampai tahap tu dia buat. Macam tuan-tuan bergaduh dengan orang, ataupun tuan-tuan ada perselisihan faham dengan orang. Dah bergaduh dah pun. Okay. Tengok orang tu lalu seteru kita lah, musuh kita lah ketika.
Dia lalu bertembung motor dengan dia. Kita yang duduk sini ni, kita dah ludah Helio. Dia patah balik rumah. Adakah dia takut dengan Helio kita? Bukan pun. Tapi itu ialah perbuatan tak setuju, aku tak layan lah. Okay. Jadi syaitan dia pun ialah sejenis makhluk yang ada, walaupun dia tu tak ada hati perut, tapi saya nak bagi faham, maknanya dia tu reti faham perbuatan kita pada dia tu, dia reti. Dia macam makhluk yang ada hati perut juga. Manusia ni sampai tahap tu dia tak terkesan dengan aku punya godaan. Jadi dia pun macam depress benda tu. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, bila mana syaitan ganggu kita, jangan maki. Sebab maki tu menyebabkan dia makin seronok nak ganggu kita. Contoh, kita kena kacau dengan syaitan apa semua, kita kata bodoh lah syaitan ni. Dalam riwayat sebut dia akan jadi makin besar, makin besar. Syaitan dia punya saiz badan dia tu jadi makin besar. Makin besar tu tujuan apa? Dia jadi makin bagak ataupun makin rasa sombong dengan dia punya godaan itu. Jadi dalam doa Nabi Ayub ni, Nabi Ayub berdoa pada Allah Ta'ala dengan sebab gangguan syaitan. Massaniya syaitanu binusbin. Sehingga aku rasa letih. Letih macam mana? Letih dalam beribadah. Macam orang-orang yang sakit, kena uji dengan Allah Ta'ala, sakit yang kronik, memang benda ni tak akan dapat lari pada satu orang tu. Dia akan berdoa pada Allah Ta'ala. Dia berdoa, sampai tu tahap dia berdoa, dia rasa bosan dengan berdoa tu. Dan akhirnya dia jadi letih. Kan, sebahagian orang yang sakit, dia kena solat. Waktu dia solat tu, dia sakit, badan dia sakit. Okay. Waktu badan dia sakit tu, dia rasa letih. Sebab solat dalam keadaan badan tidak normal. Waktu dia rasa letih tu, dia kena tahu itu ialah bahagian daripada gangguan syaitan. Bukan orang sakit je, hatta orang musafir pun. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, orang yang bermusafir dan dia boleh menyempurnakan wuduk dengan sebaiknya, maka dia akan dapat pahala besar. Dia boleh solat dengan sebaiknya. Dan riwayat Abu Daud kata, orang yang bermusafir dia berwuduk dengan betul. Maknanya dia basuh kaki tu bagi clear, dia basuh muka bagi clear. Sebab orang musafir dia letih. Kalau ada pandangan kata jangan solat, saya rasa ramai orang ambil yang jangan solat. Sebab kebanyakan orang, kalau dia musafir ataupun dia kerja yang sibuk lah, dia selalu akan tanya, apa rukhsah solat yang paling ringkas? Sebab dia nak yang tu. Sebab apa? Sebab apa manusia dia nak benda tu? Sebab dia rasa letih tu. Dia rasa letih. Sebab bukan senang nak beribadah dalam keadaan seperti itu. Nak beribadah dalam keadaan sakit. Sebab tu puasa, bila mana orang sakit, dia ada rukhsah. Tidak ada paksaan untuk orang sakit dia puasa. Sebab dengan puasa tu, kalau dia merungut, dengan puasa badan jadi makin letih, tiba-tiba dia pun argue keadilan Tuhan, maka itu bukan lagi bahagian daripada pengamalan agama. Sebab Islam, dia tak tekan hamba dia. Okay. Jadi itu konsep yang kita kena tahu dalam doa Nabi Ayub ni. Dia bukan hanya sekadar doa, tapi nak nampak kenapa Nabi Ayub lafazkan perkataan itu. Kenapa dia kata massaniya syaitanu binusbin, aku dah kena sentuh dengan syaitan dengan kelelahan dan azab. Itu maksud dia. Maknanya gangguan boleh masuk di kiri dan kanan. Muka surat 159. Pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia telah menyeru kepada Tuhannya, sesungguhnya aku, segala penderitaan telah menimpaku, sedang engkaulah yang paling mengasihani dari antara mereka yang menunjukkan belas kasihan. Ini daripada surah Al-Anbiya. Okay. Ini Allah Ta'ala sebut wa ayyuba idnada. Poin dia pada cerita Nabi Ayub ni ialah nada, seruan-seruan. Nabi Ayub dia lemah tara mana pun, dia letih tara mana pun, dia tak pernah mengeluh. Dia hanya mengeluh pada Allah Ta'ala. Dia tak mengeluh pada pasangan dia tak mengeluh pada mana-mana orang. Itu sumber kekuatan Nabi Ayub. Anni massaniyad-dur, dia kata, aku telah terkena mudarat, dekat dengan aku mudarat. Wa anta arhamur rahimin, dan kamulah Tuhan yang maha mengasihani, dan kamu Tuhan yang belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Okay. Poin dia ialah pada perkataan Nabi Ayub itu, nada rabbahu. Artinya ingatlah berkenaan Nabi Ayub ketika baginda menyeru Tuhannya apabila baginda ditimpa kemudaratan dan ujian. Baginda mengucapkan, sesungguhnya kemudaratan telah mencuitku. Itu terjemahannya yang disebut. Maknanya telah dekat dengan aku.
sedangkan engkaulah yang paling mengasihani. Okay. Jadi ini antara beberapa ayat yang tunjuk tentang tauhid dalam berdoa yang ditunjukkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Pada sorotan ayat ini terdapat pujian yang luar biasa kepada seorang hamba Allah dan Rasulnya yang bernama Ayyub. Darjatnya telah diangkat tak kala Allah Azza wa Jal menimpakan ujian yang dahsyat kepada baginda, dan baginda hanya menghadapinya dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala, sehingga baginda menjadi contoh dalam kesabaran, panutan bagi manusia yang diuji, sebagaimana yang Allah Ta'ala ujarkan, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ini ayat dalam surah Sad. Allah Ta'ala kata, inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami telah mendapati dia seorang yang sabira, penyabarnya luar biasa. Perkataan sabira ni ialah perkataan yang menunjukkan sabar yang tahap tertinggi. Kalau orang belajar bahasa Arab, itu ialah fa'il. Maknanya memang perangai itu dia tak buat-buat, memang dah ada pada dia. Sabira, fa'ilun sabirun. Okay. Jadi ini tunjuk pada kita bahawasanya sifat sabar tu sedia ada pada Nabi Ayyub alaihissalam. Tapi bukanlah nak tunjuk sifat sabar ni dia hadiah pada Tuhan. Ianya ialah satu usaha yang kita boleh buat. Kita boleh hajar diri kita ni untuk bersabar. Benda tu boleh buat. Cuma nak kata tingginya sabar yang dia latih pada diri dia, sehingga dia tu seakan-akan orang yang memang kuat sabarnya. Ni'mal abdu, Allah Ta'ala kata amat baik sekali hamba itu, innahu awwab, kerana dia satu orang yang ada apa problem, awwab, dia kembali pada Tuhan, dia tak kembali pada benda lain. Okay. Jadi ini ialah bahagian daripada contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Okay. Sebab tu ada riwayat Israiliyat menunjukkan Nabi Ayyub ni dia kena penyakit apa? Penyakit kulit dikatakan. Dikatakan penyakit kulit. Okay. Sehinggalah orang kata apa, dia punya bakteria yang makan dia tu, makan badan dia tu, riwayat Israiliyat dia melampau sikit, sehingga hampir tinggal jantung dan lidah. Maknanya semua tak ada habis. Tapi tu riwayat Israiliyat lah. Itu ialah mubalaghah, nak tunjuk pada kita banyak bahagian daripada badan dia tu dah hilang. Dan orang kata apa, dia bukan setakat kena yang tu, dia juga diuji dengan bau badan dia tu, dengan sebab penyakit tu yang sangat teruk sehingga menyebabkan ahli keluarga dia lari pada dia. Tinggallah dia tu seorang diri. Okay. Jadi itu ujian yang luar biasa kena pada Nabi Ayyub. Muka surat 160 dia sebut sini, baginda telah bertawassul kepada Allah dengan menyatakan keadaan diri baginda yang telah ditimpa kemudaratan yang teruk. Jadi poin dia ialah dia sentiasa bertawassul. Tawassul dengan makna minta kepada Allah Azza wa Jalla melalui nama-namanya yang mulia. Itu ialah benda yang dibenarkan, tawassul yang dibenarkan. Sehingga kalau kita tengok pada surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala cerita tentang penerimaan mustajabnya doa Nabi Ayyub. Tapi lama. Nak boleh mustajab tu lama. Ayat yang ke surah surah Al-Anbiya ayat yang ke-84, Allah Ta'ala kata, tu ada dalam muka surat 60, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Lalu kami telah memperkenankan baginya dan kami hapuskan apa yang dengannya berupa penderitaan, dan kami telah berikan kepadanya keluarga dan yang seumpamanya bersama-sama mereka kerana belas kasihan dari sisi kami dan pengingatan kepada ahli-ahli ibadah. Okay. Sebahagian riwayat kata dengan sebab teruk penyakit Nabi Ayyub ni, penyakit dia penyakit kulit yang kena pada dia, bau daripada penyakit itu pun luar biasa. Riwayat Israiliyat kata ada sebahagian ahli keluarga dia mati kerana bau itu. Sebab tu ada riwayat Israiliyat dia kata waktu Nabi Ayyub ni Allah Ta'ala mustajabkan doa ni, Allah Ta'ala hidupkan balik ahli keluarga yang mati tu. Tapi tu riwayat yang dipertikaikan lah. Maknanya mak dan ayah dia mungkin meninggal, anak-anak dia mungkin meninggal kerana bau tu. Dia jadi penyakit yang menyusahkan orang. Jadi Allah Ta'ala mustajabkan doa ni, nak tengok dia sabar, Allah Ta'ala hidupkan balik yang dah mati. Tapi itu riwayat Israiliyat. Riwayat yang diterima ialah isteri dia lari. Tak mati pun, dia lari, sehingga Allah Ta'ala gantikan dengan keluarga baru. Okay. Cuma nak tunjuk pada kita dalam bab penyakit ni, antara yang kena ialah Nabi Muhammad juga.
Cuma kalau tengok Nabi Muhammad ni dia taklah seteruk Nabi Ayub. Cuma Nabi tu pun sendiri ada kisah dia kena sakit. Dalam riwayat sebut Nabi Muhammad sakit yang menyebabkan dia wafat ialah sejenis penyakit yang dinamakan dengan Al-Khasirah. Al-Khasirah dengan huruf sad. Okay. Al-Khasirah tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya ialah radang paru-paru. Itu yang dikatakan kena pada Nabi. Okay. Kesan daripada racun yang telah merebak dalam badan Nabi, iaitu racun daripada daging yang diracun waktu perang Khaybar. Nabi tak sempat makan, Nabi ambil kunyah, Nabi keluarkan balik. Cuma nak kata racun tu dia kuat 5-6 tahun lepas pada tu baru kena pada Nabi kesannya. Sebab kalau kita baca cerita Nabi makan daging beracun tu, waktu dah selesai perang Khaybar, Nabi dengan para sahabat dihidangkan makanan daripada Yahudi ni, Yahudi perempuan ni, dan dia memang nak test adakah ni Nabi atau tidak. Dia racun yang paling kuat. Waktu Nabi dah ambil daging tu, Nabi dah letak dalam mulut kunyah. Seorang sahabat ni dia lapar dah berapa hari dah perang, dia makan, dia telan terus, dia mati on the spot sahabat tu. Cuma nak kata racun tu sangat kuat. Sebab tu dalam riwayat Aisyah kata waktu aku jaga Nabi di akhir-akhir hayat Nabi ni, aku tengok langit Nabi itu berwarna biru kehitaman, gelap, warna gelap. Dengan sebab kesan racun yang kuat. Tapi badan Nabi tu kuat. Sehingga kami beri pada Nabi ni ubat yang diletak bawah lidah. Lud ni ialah ubat yang diletak bawah lidah. Bukan ubat orang sakit jantung tu. Orang sakit jantung bawah lidah tak? Okay. Tapi dia ubat jenis herba lah. Okay. Dan Nabi tak nak ubat tu. Sebab tu kalau kita baca riwayat, Nabi kata kepada Aisyah, Allah Ta'ala jadikan ubat tu tak berkuasa untuk aku. Tak ada kesan. Nabi dah kata jangan bagi. Tapi dengan sebab isteri Nabi dia kesian, dia bagi juga. Sebab isteri Nabi ni duk ingat orang sakit macam tu lah. Satu lagi sebab ubat tu tak sedap. Ubat tu rasa dia tak sedap. Okay. Cuma nak kata Nabi ni dia tak suka orang paksa dia makan ubat tu. Sehingga dalam riwayat Ahmad dan juga riwayat Bukhari, cerita Nabi ni waktu dia kena suap ubat tu, dia separa sedar, dia macam nak pengsan dengan sebab sakit tu. Okay. Jadi bila mana dia sedar balik lepas pada makan ubat, ada kesan ubat di mulut Nabi tu. Jadi Nabi tanya, aku dah beritahu tadi jangan bagi aku ubat, kenapa ada orang suap juga ubat ni? Apa Nabi buat kepada isteri Nabi? Semua 99 orang tu kena denda, kena makan ubat tu. Tu ada riwayat dia. 99 orang tu kena denda. Nabi kata aku nak tengok semua ni makan ubat yang dia sakan sangat nak bagi tadi. Kecuali seorang, Abbas. Abbas tu tempat menakan Nabi sebab dia pun ada dalam rumah Nabi. Sebab waktu Nabi sakit ni, isteri Nabi semua berkumpul di rumah Aisyah, maknanya bergilir, dan ada dua orang lelaki, Ali dan Abbas. Dua orang lelaki ni fungsi dia kalau ada hajat-hajat yang besar yang orang perempuan tak boleh buat, dua orang ni lah yang akan buat. Okay. Jadi Abbas ni dia sentiasa ada dekat dengan Nabi. Cuma Abbas kata, dari riwayat-riwayat lain kata, waktu kami tahu Nabi ni kena Al-Khasirah, kami tak beritahu pun kepada Nabi sakit tu. Okay. Sini saya nak sebut sikit fake bagi orang sakit. Okay. Bila mana kita tahu satu orang tu dia sakit berat dan dia belum tahu sakit tu ialah sakit yang dia kena, jenis tu yang dia kena. Okay. Boleh tak kita berhelah nak kata sakit yang dia kena tu bukan sakit tu, sakit lain, sakit biasa je? Okay. Jawapannya boleh, sebab para isteri Nabi dan para sahabat dia buat benda sama pada Nabi. Bila mana Nabi tanya aku ni sakit apa? Jawab sahabat-sahabat, jawab isteri Nabi, sakit irqul khaslah kalau saya tak silap. Maknanya sahabat kata tak ada sakit yang teruk pun, sakit lendir banyak dalam paru-paru tu je. Irqul khaslah ni maknanya lendir, hingus ke apa yang banyak sehingga orang tu jadi payah nak bernafas. Biasalah, itu penyakit biasa. Okay. Tak kata khasirah tu radang paru-paru. Okay. Ini ialah bab psikologi. Orang belajar bidang kedoktoran dia tahulah. Okay. Maknanya satu orang bila mana dia disahkan dia sakit ni, doktor tu dia kena ada kemahiran untuk cerita penyakit tu supaya kawan tu tak kecemah tadi. Itu cara dia. Kalau doktor cerita sakit awak ni bahaya, kena operate macam ni, operate pun bahaya, kami ni kadang-kadang letih, kadang-kadang tertinggal jarum dalam tu, matilah awak lepas pada ni. Yang tu tak sakan lah doktor tu, boleh kena pecat cakap macam tu. Okay. Ini cara tak tenang. Dia jadi
pesakit tu kena macam tu, dia akan jadi umum, makin sakit dia, bertambah sakit-sakit lain pada dia. Okay. Jadi inilah bab psikologi. Okay. Cuma Nabi Ayub ni dahsyat lagi. Cuma nak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia kena sakit yang menyebabkan dia wafat. Dan normal manusia dia akan mengalami sakit dan sihat dalam kehidupan dia. Cuma waktu dia sakit perlu ada orang-orang di tepi yang baik. Cuma Nabi Ayub ni dia dahsyat sebab tak ada orang langsung, dia seorang diri saja. Dan tak semua orang lah mampu macam Nabi Ayub ni. Hatta Nabi Muhammad sendiri pun ditenangkan oleh para sahabat dan isteri Nabi. Cuma saya nak kata sini ialah waktu sakit itu ialah waktu yang paling mudah satu orang dia tergelincir, dia nak minta dengan benda lain. Kalau dia tengok dia minta dengan Tuhan tak jalan, dia akan pergi minta dengan benda lain. Cuma Nabi Ayub ialah orang yang paling teruk kena sakit. Kerana sakit dia orang mati. Kerana sakit dia. Itu sebagai riwayat Israiliyat lah kalau kita nak ambil riwayat tu. Cuma nak katanya dia tak pernah sekali pun pergi minta pada benda lain. Bukan makna kata dia tak berubat. Dia berubat. Cuma ubat-ubat tu tak jalan. Ini bukan makna kata kita bincang bab ni, kalau kita sakit jangan berubat. Dipersilakan berubat. Tak salah untuk satu orang sakit berubat. Cuma waktu dia berubat tu, dia tak orang kata apa cemas sehingga dia nak cari. Tak jadi dia nak cari benda lain. Dia nak minta benda lain. Hatta kalau dia sanggup gadai akidah, dia akan buat benda tu. Yang tu yang nak ditekankan. Supaya jangan buat benda tu. Berubatlah selagi mana ianya dalam ikhtiar syar'i, dia boleh buat. Okay. Cuma yang penting jaga mulut lidah, jangan berkeluh kesah panjang sangat. Jangan merungut lah maknanya. Okay. Bila mana Allah Ta'ala tengok Nabi Ayub ni kesabaran yang luar biasa, pada ayat yang ke-42 surah Sad, kita boleh tengok 161, Allah Ta'ala kata pada Nabi Ayub bila mana Allah Ta'ala nak beri kesembuhan, urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Engkau hentakkanlah ke atas tanah dengan kakimu. Ini adalah air untuk mandi di dalamnya yang sejuk dan juga minuman. Maknanya Allah Ta'ala suruh Nabi Ayub mandi dengan air yang keluar daripada bawah tapak kaki Nabi Ayub tu. Air yang sangat sejuk. Maknanya dengan air itulah Nabi Ayub sembuh sedikit demi sedikit. Okay. Dan ini juga petunjuk kepada kita, sebahagian ulama lah antaranya Ibnu Qayyim, dia tunjukkan kepada kita bahawasanya dia kata dalam sebab Ibnu Qayyim ni dia ada tulis kitab Tib An-Nabawi. Antara cara perawatan bila mana kita sakit ialah mandi dengan air yang sejuk. Sebab tu ada setengah-setengah orang dia mandi dengan ais tu. Ais yang bukanlah ais yang keras betul tu, maknanya ais yang dah dihancurkan, duduk dalam tu. Okay. Tapi bukan semua orang lah tahan dalam rawatan macam ni. Okay. Dia ada rawatan seperti itu. Bahkan kalau tengok dalam bacaan doa istiftah pun, doa iftitah ni, antara yang Nabi pernah ajar kepada kita ialah doa yang berbunyi Allahumma naqqini min khataayai kama yunaqqi thawbil abyadi minad danas, Allahumma aghsilni minal khataayai bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, engkau mandikanlah kami, bersihkanlah kami daripada dosa seperti mana orang yang mandi dengan air sejuk, salji dan air yang sejuk. Jadi air sejuk saja. Okay. Maknanya ini ialah bahagian daripada penyaksian. Walaupun kita tak perlu kan pun kepada kajian sains kalau kita nak beriman pada benda ni. Cuma nak katanya ianya adalah satu benda yang diterima oleh sebahagian pakar perubatan. Kalau satu orang tu dia nakkan recovery, penyembuhan yang menyeluruh, dia kena mandi air sejuk. Selain daripada tu mandi air panas pun adalah kelebihan dia. Cuma nak katanya inilah yang berlaku pada Nabi Ayub alaihi salam. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ ialah untuk hari ini. Dan tak ada benda yang panjang sangat dalam penerangan Nabi Ayub ni, yang ujung-ujung tu hanya orang kata apa syarah saja. Dan insya-Allah kita akan masuk pada perbahasan akan datang, doa Nabi Yunus alaihi salam. Moga Allah Taala beri pada kita rahmat dan berkat. Setakat tu saja perkongsian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.